إلى جميع المسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم فيه من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج فيه الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah, sahabat-sahabat yang diridhai Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah atas kurniaan Allah. Sehari lagi umur dipanjangkan, sehari lagi masa dipinjamkan, sehari lagi kesihatan diberikan. Terima kasih wahai Allah atas jemputanmu kepada kami. Pagi ini kami dapat bangun dan seterusnya kembali bersua wajah untuk sama-sama kami duduk di dalam halaqah yang dicintai oleh para malaikat, yang dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan halaqah yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih wahai Allah bagi menambahkan keberkatan dalam usia yang dipinjamkan oleh Allah. Pagi ini kita sama-sama menginfakkan sedikit masa, yang mana masa ini adalah kita belanjakan di jalan Allah, duduk bersama-sama, membincangkan, bermuzakarah, bermutala'ah, al-mutafsir, yang mana insya-Allah sambungan pagi ini daripada surah An-Nisa, kita akan masuk ayat yang ke-114. Betul kan? Kita berhenti
2 minggu yang lalu. Kita cuti 2 minggu, no? Kita berhenti 2 minggu yang lalu. Pada ayat-ayat yang menceritakan tentang seorang laki-laki munafik yang bernama Sukmah. Sukmah bin Uqaibah. Ataupun dalam satu erti kata, ketika mana Rasulullah SAW menjadi pengadil kepada Sukmah bin Ubairiq. Sebab Sukmah bin Ubairiq, saya nak kena ulang balik. Ada sambung cerita sikit pasal dia. Sukmah bin Ubairiq ini mencuri baju besi milik siapa? Qatadah bin Nu'man. Baju besi milik Qatadah bin Nu'man. Bila dia curi, dia tuduh seorang lelaki Yahudi. Lelaki Yahudi itu nama apa? Zaid bin Sa'imin. Zaid bin Sa'imin. Tiga laki-laki ini yang Allah Ta'ala menjadi penyebab turunnya ataupun asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 105 hingga sampai 115. Kita berhenti hari itu masih lagi menceritakan tentang seruan Allah. Allah Ta'ala kata, dah hampa tahu hampa salah, hampa tak mahu bertaubatkah? Kata-kata ini Allah Ta'ala tujukan khas kepada Sukmah bin Ubairiq agar dia bertaubat. Sebab Sukmah ni orang Islam. Dia curi baju besi orang Islam. Dia tuduh orang Yahudi dengan harapan kalau dia tuduh orang Yahudi, Rasulullah ni akan masuk belah orang Islam. Bagi Nabi SAW, tak kira apa agama pun, kalau kata hang salah, tetap salah. Sehingga kan Nabi kata, sekalipun yang mencuri itu adalah putriku Fatimah binti Muhammad, aku tetap akan potong tangan dia. Apatah lagi kalau si pencuri itu adalah munafik, seperti Sukmah bin Ubairiq ni. Jadi Nabi tak segan silu untuk menghukum. Lanjutan ayat hari ini. Ayat hari ini lanjutan daripada peristiwa itu. Kita cerita Sukmah bin Ubairiq ni bila mana Rasulullah dah memang dapat tahu ayat Allah Ta'ala turun mengatakan bukanlah Zaid bin Sama'in ataupun Sima'in. Boleh nak kedua-duanya nak? Ataupun Sa'imin. Setengah penafsiran mengatakan Sima'in. Setengah kata Sa'imin. Ataupun Sama'in. Boleh nak? 3. Yang mana kata Nabi SAW, aku tidak boleh menghukum si Yahudi ini, telah turun satu bukti bahawasanya yang mencuri baju besi milik Qatadah bin Nu'man adalah Sukmah bin Ubairiq. Hukum dia. Dia dengar orang nak jatuhkan hukuman pada dia. Dia bersama pengikut-pengikut dia di kalangan orang-orang Yahudi lari pergi ke Mekah. Berbisik-bisik sesama mereka. Mereka kata Muhammad tak adil. Muhammad kata nak bagi perlindungan pada orang Islam. Tapi dalam masa yang sama, bila orang Islam ada perselisihan dengan orang Yahudi, kenapa dia tak mahu tegakkan orang Islam? Kenapa dia nak hukum orang Islam? Dia lepaskan orang Yahudi. Sebab Rasulullah adil. Adil dalam menghukum. Jadi, dia kata lah ni, kita kena cari satu kekuatan, sekutu untuk perang dengan Muhammad balik. Berbisik-bisik di antara mereka, sesama mereka. Kata Abdullah bin Ubay, aku tak boleh lari lah ni, hampa lari. Kalau aku lari, nampak sangat aku ni ketua yang memecah belahkan. Lah ni dia hantar mereka pergi semua. Dihitungkan seramai lebih daripada 170 orang
puak-puak munafik melarikan diri ke bumi Mekah. Untuk apa? Nak bawa cerita pasal Nabi Muhammad tak adil dalam menghukum. Adil ke tak adil? Yang mencuri orang Islam. Yang dituduh mencuri orang Yahudi. Nabi tegakkan keadilan pada si Yahudi. Nabi dikata tak memberi perlindungan pada orang Islam. Jadi daripada abang Muhammad ni menghukum secara tidak adil, zalim. Sebab tak bagi perlindungan kepada orang Islam. Tak semestinya masuk Islam itu dapat perlindungan. Apa kata macam tu dekat Nabi? Pergilah ke Mekah. Pergi ke Mekah. Bila sampai di Mekah, tersebarlah fitnah. Cerita pasal Muhammad ni, nak hukum, nak potong tangan Uqbah bin Ubair ni. Padahal Nabi tak jatuh lagi hukum. Baru dapat tangkap siapa dia pencuri sebenar. Tak jatuh lagi hukum. Dia dah lari, dia kata dia nak kena potong dah tangan. Ni yang kata orang munafik ni. Orang tak buat tindakan lagi dekat dia. Dia dah tuduh dah. Jadi puak-puak musyrikin yang ada di Mekah ni kata apa? Sampai macam tu Muhammad tu. Dah lah dia tu pendatang asing. Pergi ke bumi Madinah. Sampai di bumi Madinah, senang-senang saja nak menghukum orang. Hampa halau dia keluar. Suruh puak-puak munafik saki-baki yang tinggal di Madinah ni halau Muhammad SAW keluar daripada bumi Madinah. Pasal apa? Kalau Islam pun tak ada jaminan. Keluarlah. Suruh Nabi keluar. Nabi pun dapat perkhabaran tu mai. Yang ni yang ketika ini turun pula ayat yang ke-114 yang kita akan baca hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw ishahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ayat ini Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita tidak adalah kebaikan pada kebanyakan daripada bisik-bisik mereka itu. Walaupun ayat ini dikhususkan untuk puak munafik yang menjadi penyokong kuat kepada Uqbah bin Ubair, tapi kita boleh guna untuk kita hari ini. Bila kita duduk di kalangan sahabat yang ramai, dalam jumlah yang ramai, janganlah berbisik-bisik 2 orang, 3 orang sama-sama kita sehingga kan kita mengenepikan sahabat yang ada dekat dengan kita. Kerana perbuatan berbisik-bisik, bisik bukan bisik saja nah. Berbisik-bisik ini adalah sifat orang munafik. Ayat ni bila kita kiaskan dengan kita hari ni, fahamlah kita bahawasanya bila kita bersahabat, kita kena jaga hati kawan. Bila kita nak sembang, sembanglah secara terbuka. Ni kita sembang, dia mai kita diam. Apa perasaan dia? Dia ni kata dekat aku kot. Kan? Apa duk sembang pasal apa? Adalah. Adalah. Yang tak boleh tahu. Ni rahsia kami. Okey. Walaupun datang tak apalah. Tak kisahlah. Hati dia terasa. Hati dia terasa. Ini adalah di antara sifat orang munafik. Tak ada kebaikan kata Allah. Maka bercakaplah secara terbuka. Siapa nak dengar pun tak apa. Aku bukan kata kat siapa-siapa pun. Kita baca penawar hati hari Isnin baru ni. Berkenaan dengan lidah. Tentang dosa lidah. Yang mana lidah ni bila dia nak cakap, dia lebih selesa bercakap pasal orang. Sebab tu dia kena bisik pelan-pelan. Bila dia nak buka di depan orang, dia nak kena cakap benda yang tak cakap pasal siapa-siapa. Bila dia nak cakap pasal orang, dia bisik lah. Ni kata Allah adalah orang munafik bersifat yang sedemikian.
Kalau tak ada benda hang nak cakap, lebih baik diam. Lebih baik diam. Tak ada benda yang nak cakap. Ni kalau keluar saja, kira nak bagi sakit hati orang je. Jadi Allah Ta'ala kata macam ni lah. Benda ni tak baik pun. La khairah. Tak baik pun. Fi kathir pada kebanyakan minat juahum. Maksud dia bukan semua orang berbisik tu jahat. Okay? Ni kita faham balik. Bukan semua orang berbisik tu jahat. Khairan fi kathir. Maksud dia bukan kebanyakan. Nah, illa. Makna dia boleh berbisik. Dia habaq tak baik pun. Tak baik mana pun. Tapi boleh. Illa ni maksud dia kalau kata dalam bahasa Nahu ianya dipanggil adat istifna. Maksud dia tadi dia kata tak boleh bisik. Yang ni dia kata illa ni maksud dia boleh pula. Pada keadaan mana? Man amara bisadaqah. Kalau kata hang nak bisik-bisik kat dia, nak suruh dia apa? Menyuruh dia bersedekah. Bisik pelan-pelan ni kami ada buat kutipan. Pasal apa nak bisik? Kenapa tak war-warkan? Bimbang saat lagi dia tak ada duit. Hampa duk kutip apa ni? Kalau kami adalah kutipan sikit. Buat begini. Nak bagi ke? Aku tak ada duit. Tapi adalah sikit. Boleh ke? Boleh. Sekadar banyak mana pun. Boleh mengikut kemampuan. Mengikut keikhlasan. Dalam hati. Kemarin kita baca bab sedekah. Orang yang sedekah dalam keadaan fakir ni, pahala dia boleh sampai 700 kali ganda. Dalam keadaan dia fakir, dia bersedekah. Naik sampai 700 kali ganda. Maka ketika ini, kata Allah, amara bisadaqah, hang boleh bisik dekat dia. Kalau hang nak suruh dia bersedekah, dia nak bagi, bisik dulu dekat dia. Hang nak bagi ke? Adalah sikit dia kata. Tapi taklah banyak lagu orang lain. Dengar orang tu bagi banyak ni, orang ni banyak. Aku nak bagi jugalah. Tapi sikit dia rasa macam rendah diri. Sebab dia tak banyak. Macam orang lain yang bagi banyak-banyak. Kadang-kadang dia rasa malu balik nak bagi. Seganlah nak bagi awak. Tak ada banyak mana. Sikit tak apa, sikit pun tak apa. Sekadar yang kamu mampu. Maka ketika ini, pada hal yang pertama ini, Allah Ta'ala kata boleh berbisik. Bila kita nak ajak orang bersedekah. Lepas tu sekali baru kita war-warkan. Ataupun mungkin lepas kita war-warkan, dia main bisik kat kita. Dia kata dia nak bagi juga, tapi dia tak banyak duit. Tak apa, boleh. Itu urusan bisikkan yang diharuskan pada kelakuan yang pertama. Kemudian Allah sambung lagi. Au di sini, au ataf. Tadi ila istisna. Au di sini, au ataf. Maksudnya yang kedua, hampa boleh berbisik-bisik ma'rufin. Bila hang nak cegah daripada kemungkaran, nak suruh orang buat baik. Bila kita nak nasihat orang, nak suruh orang buat baik, nak tegur dia suruh buat baik, jangan tegur depan orang ramai. Bisik dengan dia pelan-pelan. Bimbang jatuh maruah dia. Dia rasa malu. Jangan, hai awak malu tu. Jangan. Sembang dengan dia pelan-pelan. Abang kat dia. Bisik di telinga dia. Kita tengah bersolat berjemaah. Ramai-ramai. Di kalangan kawan-kawan kita tu ada seorang yang melakukan kesalahan dalam solat. Mungkin pergerakan lebih daripada 3 kali. Atau mungkin rambut dia keluar. Atau mungkin telekung dia jarang. Atau mungkin telekung terlampau banyak perhiasan. Ada lubang-lubang hingga menampakkan anggota-anggota yang haram dilihat ketika solat. Atau mungkin ketika mana dia berwuduk, wuduknya tak sempurna. Jadi ketika ni kita boleh tegur dengan keadaan berbisik. Tapi habaq kat dia pelan-pelan. Jangan habaq kat dia derai. Hang semayang tak esok. Rambut gelap berserabai. Tak boleh. Ni dia kata. Pada keadaan kedua, kita boleh berbisik dengan seseorang itu. Bahkan kita disuruh berbisik dengan seseorang itu bila mana kita nak tegur dia untuk buat baik. Kita nak tegur dia. Kita habaq dekat dia.
Ni pakaian ni jarang nampak. Nampak bentuk tubuh badan. Kalau boleh tak usah pakai dah, ya ke? Tak boleh tu, ingatkan boleh. Kadang orang jahil dia tak tahu. Ataupun nampak rambut dia keluar. Rambut ni kalau kata selai dimaafkan lah. Kalau selai bukan kita bawa keluar, kita dah simpan dah. Tengok-tengok lagi dia lepas bagi salam ada selai. Yang tu yang makcik nak cabut bang tu geram pasal pang keluar mai. Udah simpan dah tu. Dimaafkan kalau selai. Tapi kalau banyak kita habaq kat dia, nampak rambut dia buat tak tahu je. Dia buat dek je. Sepatutnya apa yang perlu dia buat kalau kata aurat dia terbuka? Dia kena ulang balik sembahyang sebab solat dia tadi tidak sah syarat sah solat menutup aurat. Tapi bila aurat dia terbuka, dia kata tak sengaja pun banyak. Kita bagi tahu dekat dia rambut keluar banyak. Dia buat dek je. Okey tak apa. Sat lagi kita biar kat dia. Tadi sembahyang rambut keluar banyak. Kena buat lain tau. Tak sah. Ya ke? Ingatkan sah dah tak sah. Kena ulang mula. Tu nak kena ulang? Nak kena ulang. Tapi tak boleh. Kita secara terbuka. Rambut nampak banyak. Mayang tak sah. Buat lain. Apa jadi? Malu. Pada keadaan kedua, kata Allah, tak salah apa berbisik-bisik. Bahkan disuruh cakap pelan-pelan. Jaga maruah kawan. Itu yang kita kata. Menegur dengan cara berhemah. Penuh hikmah. Okey. Kemudian kata Allah tadi. Au islahim bainan nas. Ini tempat ketiga. Diharuskan berbisik-bisik. Kata Allah Ta'ala. Ataupun islahin. Mana dia? Ketika mana kita nak suruh, nak mendamaikan. Islah ni nak bagi orang baik. Mendamaikan bainan nas. Mendamaikan dua orang yang bergaduh. Kita nak jadi orang tengah. Nak jadi, bukan jadi talam dua muka. Bukan jadi, apa dia lagi orang panggil? Pelesir lintah bayam. Bukan jadi batu api. Tapi dia nak jadi orang yang islah. Islah ni memperbaiki hubungan bainan nas, manusia yang bergaduh. Sama ada dua puak yang bergaduh, kita jangan pergi tuang minyak lagi. Atau dua orang yang bergaduh, kita jangan menambah lagi. Rasa marah di antara keduanya, sebaliknya berbisiklah pada perkara-perkara yang baik. Abang kata kawan tu minta maaf kan, dia tak minta maaf pun. Dia menyesal atas perbuatan dia. Kalau ni kata, aku pun maaf dia lama dah. Padahal kat maaf lagi, baru nak maaf. Dengar kawan tu kata, itu minta maaf kan. Dia menyesal. Pasal dia buat dekat begini-begini. Kalau ni kata sebenarnya aku maaf dia lama dah. Tapi aku tunggu dia main minta maaf kat aku dulu. Pasal dia buat salah. Dia memang nak minta maaf kan. Tapi dia malu. Boleh berbisik-bisik. Orang yang nak buat apa? Islah bainan nas. Okey. Kalau kita tengok daripada ayat yang 114 ni, 3 keadaan yang diharuskan di dalam Islam untuk kita berbisik-bisik. Keadaan pertama, dia kata apa? Amara bisadaqah. Kalau orang tu nak bersedekah tapi dia tak mampu bagi banyak-banyak. Dia ada sikit je. Dia main bisik pelan-pelan. Dia nak bagi juga. Kemudian keadaan yang kedua, bila kita nak tegur orang. Bisik dia. Cakap pelan-pelan. Keadaan yang ketiga, bila kita nak menjadi pendamai. Di antara dua orang yang bergaduh. Kata Allah, sambungan. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang membuat yang demikian itu apa? Berbisik pada pekerjaan yang halal tadi. 3 hal tadi. Kalau dia buat perkara macam tu, kalau dia berbisik pada 3 hal itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala mardatillah. Apa dia? Allah akan beri keredaan kepadanya. Dia akan mendapat redha Allah. Allah suka sangat. Itulah sifat yang terpuji.
Sifat berbaik-baik sangka, sifat menghubungkan silaturrahim, sifat keindahan akhlak, menegur dengan penuh berhemah dan berhikmah. Jadi kata Allah, orang inilah yang akan aku redha pada perbuatan tersebut. Kita tahu, andai segala tindakan kita itu di dalam mardatillah, di dalam keredaan Allah, maka tak lain dan tak bukan balasannya amat tinggi, darjat yang begitu tinggi yang diletakkan oleh Allah di sisinya untuk orang yang bersifat sedemikian. Ini maknanya ayat ini dia berbentuk akhlak, mengajak kita bersifat yang baik. Kalau tengah kawan ramai-ramai, jangan sembang berdua bisik-bisik, mat seorang lagi, mereka diam. Kalau kata apa? Kan selalu dia kata, apa kata pasal aku? Tak. Wallahi tak kata. Han jangan lu sangka buruk. Kita kata kat dia, awak tak sangka. Bila hampa nampak aku, hampa diam terus. Kan? Dia tentu akan jadi sangka-sangka. Su'uzon. Nah? Fasawfa nu'tihi ajran azimah. Orang yang melakukan tindakan, 3 tindakan ini, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memberinya kelak pahala yang amat besar. Pahala yang besar daripada sisi Allah ini, apakah dia? Anugerah ataupun pemberian Allah yang paling besar. Apa dia? Syurga. Pemberian Allah yang paling besar adalah syurga. Kita tengok daripada surah Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Cerita Nabi SAW. Dengan siapa? Dengan siapa? Lupa dah. Abdullah bin Umi Maktum. Kan? Apa jadi? Abdullah bin Umi Maktum mai tarik Rasulullah ketika mana Rasulullah tengah berdakwah kepada ketua-ketua musyrikin. Dia dok kalut tarik Rasulullah. Abang saat aku, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat? Abang saat aku, apa dia Islam? Cerita sat, apa dia Islam ni? Kenapa Abdullah bin Umi Maktum bersifat macam tu? Sebab dia tak nampak Rasulullah ni tengah duk sembang dengan siapa? Dia tak nampak. Jadi Rasulullah masa ni marah tak? Hampir marah. Rasulullah paling saja wajah dia kelin. Kalau kita cakap, hai, diam sat, ni hantar aku duk sembang dengan siapa? Rasulullah hanya membaling wajah. Berubah wajah Rasulullah. Turun naik ayat. Abasa wa tawalla. Masamlah muka dia. Kemudian dia kali kot lain. Allah kata kat Rasulullah tu. Lepas tu, antara manusia yang paling dikasihi oleh Rasulullah, dekat siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Sebab Abdullah bin Umi Maktum lah Allah Ta'ala tegak terus Rasulullah. Kita ni, kerana hang lah aku kena marah. Tak berkawan dengan dia. Lepas tu apa Rasulullah buat? Lepas Rasulullah bagi dakwah kepada ketua-ketua musyrikin tu, Rasulullah pergi bawa Abdullah bin Umi Maktum nak terima kasih dengan sebab turunnya ayat Abasa ni. Pegang tangan Abdullah bin Umi Maktum, peluk, terima kasih sambil menangis, memohon kemaafan. Rasulullah pun cerita, dia tengah sembang dengan dia. Abdullah kata, aku tak tahu rupanya sembang Rasulullah tu sembang yang penting. Bukan sembang kosong lah. Sembang yang penting. Ajak orang ke arah menyembah Allah. Mentauhidkan Allah. Meninggalkan penyembahan berhala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik serta khurafat. Tak salah perbuatan Rasulullah tu. Tapi bila mana Abdullah bin Umi Maktum potong cakap baginda, macam baginda tak berapa nak berkenal lah. Ya Allah Ta'ala tegur, jangan buat macam tu, kata Allah. Dia pergi kepada Abdullah bin Umi Maktum, dia cerita, dia kata. Dia salah. Kerana dia bersifat yang sedemikian. Bersikap wajah, memasamkan wajah. Dia minta maaf.
sembang pelan-pelan dengan Abdullah bin Maktum. Walhal orang buta baik tinggal. Kata akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam bila ditegur, lala tu dia dengar. Kita pula perangai kita bila kena tegur, walaupun dia salah, dia naik angin dulu. No? Aku tak buat apa pun. Aku tak buat pun. Aku niat aku macam lain. Rasulullah tadi niat dia betul kan? Tapi bila ditegur rupanya ada benda yang lebih baik. Kena terima. Sebenarnya untuk mendapat ajaran azimah di sisi Allah Ta'ala itu bukan murah harga dia. Kita ni ego tinggi. Bila keegoan kita tinggi, walaupun kita tahu benda tu kita salah, nak minta maaf ni ya Allah, macam nak keluar ketemat dari mulut ni. Aku rasa aku tak salah. Dia yang salah. Dia mainlah jumpa aku. Aku takkan bercari dia. Sorry dah. Oi, sorry terus. Sorry kau jauh. Pilih sorry depan-depan. Ni perangai kita. Sebenarnya inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Kalau kata hampa boleh merendah diri, ikut jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kamu akan mendapat ajran azimah. Apa dia ajran azimah? Pahala yang amat besar. Tidak ada pahala yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala melainkan syurga. Kemudian sambung lagi ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang memusuhi Rasul itu sesudah jelas baginya petunjuk, lalu diikutinya jalan orang-orang yang tidak beriman, maka akan kami palingkan dia ke mana dia berpaling, dan akan kami panggang dia di neraka jahanam, dan itulah yang seburuk-buruk tempat kembali. Kita tengok di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memusuhi Rasul. Cerita ni kembali balik kepada cerita Tuqmah bin Ubayrik yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari dibagi tahu kepada puak-puak sekutu yang juga musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang keburukan Nabi. Sampai kepada tahap dia cerita kepada puak-puak musyrikin ni, Rasulullah ni dah lapis menumpang di tempat orang. Kahwin. Banyak apa yang dia jumpa dia kahwin. Yang mana yang dia dapat dia kahwin. Yang mana yang dia miliki dia kahwin. Sebab apa? Sebab ketika mana Rasulullah sampai ke bumi Madinah, Rasulullah berkahwin dengan siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Budak lagi. Kecil lagi dia masa 9 tahun. Walaupun ada riwayat yang mengatakan 6 tahun. Tapi riwayat yang paling masyhur 9 tahun. Depa bawa pergi cerita tu. Nak cari modal, nak mengatakan Rasulullah. Dengan budak 9 tahun pun dia kahwin. Punya kemaruk, dia kata kat dia. Walhal baginda tak bergaul pun dengan Sayyidatina Aisyah. Kan baginda biar Sayyidatina Aisyah boleh bermain dengan teman-teman yang sebaya dengan dia. Sampailah dia umur apa? 12 tahun. Nampak kematangan dia. Sampai bukan Rasulullah yang nampak. Yang nampak tu ayah dia, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar As-Siddiq kata kepada Ummu Salamah, dia ambil dia kalau kita lah ni kita kata padang permainan lah. Di tempat main dengan kawan-kawan tu. Hari ni kita nak bagi dia kahwin dengan Rasulullah. Walhal dah akad nikah masa umur dia 9 tahun. Tapi dia tak duduk dengan Rasulullah nak. Tak sampai tempoh kematangan. Awak apa tak cerita benda tu? Pasal apa apa cerita yang buruk saja? Inilah man yusyaqiqir Rasul. Orang yang menyakiti hati Rasul. Tak apa fitnah. Yang cerita, mereka hias dia
Depa solek di atas barus Sayyidatina Aisyah ni daripada tempat dia duduk main tu lagi. Lepas tu baru dia bawa balik dia ke rumah. Kemudian baru dia dipakaikan dengan pakaian pengantin. Tak adalah bersanding. Dipakaikan dengan pakaian pengantin. Lalu diadakan walimah untuk memberitahu kepada penduduk-penduduk Madinah yang bahawasanya Rasulullah telah pun sah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi puak munafik ni, dia tak pandang satu benda itu dari sudut kebaikan. Dia cari yang buruk. Perangai orang munafik, dia tak pandang benda baik tu baik. No? Dia akan cari cacat celah dia. Dan cacat celah itulah yang akan dibawa menjadikan satu isu nak kata kat Rasulullah. Orang ini yang dinamakan Yusyaqiqir Rasul. Orang yang menyakiti hati Rasulullah SAW. Kata Allah, mereka ni bukan kata orang bodoh. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Mereka ni orang yang dapat petunjuk. Orang munafik ni Islam nak? Islam. Islam dah. Maksud dia, orang yang ada petunjuk Islam dalam diri dia. Bukan kata kafir. Bukan Yahudi. Bukan Nasrani. Tetapi orang munafik ini Islam. Ini yang paling bahaya. Apabila di kalangan Islam ada munafik. Paling bahaya. Kata Allah Ta'ala, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Depa tak mau ikut jalan orang yang beriman. Tak mau ikut. Sebab tu saya kata dia akan cari kesalahan demi kesalahan. Yang mana silapnya? Muhammad panggil dia macam ni. Dahlah mai ke tempat orang. Jadi khalifah. Jadi ketua menteri pula. Dia bukan penduduk asal. Dia pendatang. Dia jadi menteri. Bila dia jadi menteri, dia menumpang rumah orang. Kemudian dia kahwin dengan budak pula. Lepas tu penduduk Yahudi yang memang orang tempatan di situ, yang ekonomi dia pegang, dia usir pula. Itu yang dikatakan fitnah di kalangan puak munafik. Nak menjadikan satu isu bagi puak-puak musyrikin yang ada di Mekah ni bertambah-tambah benci dekat Rasulullah. Benci sungguh mereka. Dulu dia duduk di Mekah, dia tak panggil macam tu, mereka kata. Dulu sampai kami panggil dia Al-Amin, punya jujur. Dia pindah ke Madinah, dia jadi macam tu. Itu kita kata, jangan dengar cerita yang dibawa oleh orang munafik. Dia menipu. Kita kata, hey, dia tak macam tu, yang kita kenali dia bagus macam ni, macam ni. Dah dia pindah di sana, dia jadi lagu lain dah. Jangan dengar cerita orang tengah ni. Kecuali kita betul-betul menghadap dengan dia. Kata Allah, nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam. Bila dia tak mau ikut orang yang beriman, kami palingkan dia ke mana dia berpaling. Kami kalih hati dia, kata Allah. Allah Ta'ala kata, nuwallihi matawalla. Kami kalih terus hati dia. Nak buat jahat kan? Terus buat jahat. Kami beri keizinan untuk dia nak sebar fitnah. Buat apa nak buat. Sebar apa nak sebar. Nak benci, kami akan tambahkan kebencian dalam diri hang. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi dekat dia, wa nuslihi jahannam. Kami nak bagi dekat dia satu hadiah, yakni neraka jahannam. Dia akan terpanggang. Nuslih ni maksud dia, kami akan panggang dia. Kenapa Allah Ta'ala letak perkataan nuslih? Kerana neraka ni, kalau terpanggang sahaja, di dalam surah Al-Qiyamah menceritakan tentang sifat neraka. Neraka ni, bila mana dia jarak api dia dengan asap dia 60 tahun. Jauh perjalanan. Asap dia naik. Sesiapa yang terpanggang, yang kena asap dia, yang kata jarak 60 tahun daripada punca api tu, dia jadi masak. Masak. Bermula kuning, kemudian merah jadi hitam dan hancur lebur. Jadi balik. Tak sampai lagi ke dasar neraka. Baru duk terpanggang di atas. Panggang ni tahu waktu bila? Waktu melintasi sirat.
Dah lah nak lintas sirat tu punya susah. Kemudian dia terkena bahang. Dia dah terpanggang pada awal lagi. Ini adalah orang munafik. Antara hadiah yang Allah Ta'ala nak bagi. Kadang kita heran. Allah Ta'ala izin orang munafik ni tau. Dia boleh buat tu, dia boleh buat ni. Sebab kata Allah, hang nak berpaling sangat kan? Kami paling terus. Kami bagi keizinan. Hang nak sebarkan fitnah, kami bagi. Ha? Sebarlah. Buatlah. Ini dinamakan lafaz istidraj daripada Allah. Ha? Amal sangat kan? Ambil ke semua. Anak buat perangai sangat, buat. Kita ni kalau kata kita marah dekat kita, kan? Bila dia kata amal kan? Ambil semua. Kita terus jadi tak mau. Tidak. Dia tu kalau ke orang kampung dulu dia panggil camdik. Ya? Dia cantik. Candik ke camdik? Boleh lah. Jadi faham no? Dia, anak dia kalau orang buat, dia nanti sampai rumah, kawan tu main abang. Anak gini. Walaupun anak dia tak salah, dia boleh pukul anak dia separuh nyawa depan orang. Camdik. Dah? Dia tahu anak dia tak salah. Tapi anak buat juga kan. Nak pergi jalan sangat rumah orang kan. Nah, awak di rumah tak ada nasi kan nak makan. Jadi ya, inilah sifat Allah yang boleh kita kiaskan. Nak berpaling sangat kan tak apa, kami kali hati hang. Makna dia tak ada kebaikan yang dia fikir. Orang munafik ni, dia rasa dia tak salah. Aku betul. Aku tak salah. Dia tak pernah rasa menyesal atas perbuatan dia. Walaupun dia pernah memfitnah seseorang, dia pernah ribah kepada seseorang, dia pernah mengadu domba pada seseorang, dia tak ada rasa menyesal. Inilah orang munafik. Dan kata Allah, kalau orang yang terpanggang pada neraka jahanam itu, wasa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Paling buruk sekali. Mana dia adalah di dalam neraka jahanam. Inilah ayat penutup bagi peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah ketika mana Rasulullah dilantik menjadi hakim untuk kes kecurian baju besi. Saya ulang sekali lagi. Siapa nama pencuri? Tuqmah bin Ubairib. Baju siapa yang dicuri? Qatadah bin Nu'man. Siapa yang dituduh? Zaid bin Saimin pembeli, Simain pembeli, Samain pembeli. Tanya dia lupa pula. Apa sifat manusia memang pelupa Kata Tun Mahathir, manusia Melayu mudah lupa. Tak Melayu lupa. Kan Baik, wallahu alam. Selesai sudah ayat hari ini, insya-Allah. Andai ada rezeki minggu depan, minggu ketiga tak ada pula. Saat tak ada, macam diskut je sekarang ni. Minggu depan kita di mana? Surah As-Sa'adah. Minggu depan surah As-Sa'adah. Jadi insya-Allah dengan izin Allah kita akan sambung bila ada masa nanti pada ayat yang ke 116. Hari ini ada permintaan bacaan Yasin dari sahabat-sahabat kita yang mana berhajat untuk menunaikan umrah. Alhamdulillah. Ya, boleh. Sudah dia. Oh ya ke Cik Subinti Ahmad? Baik, ini Yasin Hajat hari ini daripada sahabat-sahabat yang bakal menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah menjadi satu tradisi
untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila nak mengadakan satu perjalanan yang jauh, tambah-tambahan lagi. Perjalanan ini adalah perjalanan menuju Allah, adalah yang terlebih baik untuk kita membaca surah Yasin. Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat baca surah Yasin ini agar Allah Taala permudahkan perjalanan pergi, perjalanan sepanjang berada di dua tanah haram, perjalanan melakukan amal ibadah di sana, begitu juga perjalanan kembali. Yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan, yang sempit dilapangkan, yang sakit disehatkan. InsyaAllah ta'ala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian daripada sini hingga ke sana nanti, insyaAllah. Dan dengan berkat kita membaca surah Yasin pada pagi ini, kita hadiahkan kepada seorang sahabat kita yang pernah kita baca Yasin. Mak Ngah tu, suami dia nama apa? Pak Lang. Pak Lang Aziz. Kita pernah baca Yasin bersama dengan Allah yang rahmat Kak Bi. Meninggal dah hari ni. Hari ni meninggal dah. Hari ni meninggal. Allah yang rahmat Kak Bi 2 minggu yang lepas kan? Ada 2 minggu. Ni hari Sabtu dia meninggal. Waktu tu. Apa? Manja dia tu siapa? Pelang tu lah. Ya ke? Masa tak tergamuk. Okey. Semoga Allah Ta'ala meredai mereka yang telah tiada, yang kembali ke rahmatullah. Jadikanlah lubang kubur mereka di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan lubang kubur mereka di antara kawah-kawah neraka. Dan dengan berkat kita membaca surah Yasin pada pagi ini, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibu mertua kepada Mira, Cik Su binti Ahmad, disembuhkan daripada sakit, disihatkan tubuh badan, kata kena teruk Mira, dan kembali sihat seperti sedia kala. Begitu juga dengan berkat kita membaca surah Yasin pagi ini, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, ahli keluarga kita, agar diberikan, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kesihatannya baik-baik, keimanan yang kental, kesabarannya kukuh, ketabahan yang kuat dalam menghadapi segala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad